المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى هذا الإمام المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. Wa anhu qala, dan diriwayatkan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata ia Abu Hurairah, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datanglah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang lelaki yang mata tak gari. A'ma kita bermakna kita sedap dengar sikit. Nah, asal a'ma ni orang mata buta, orang tak bergari mata, orang hak dia tu tak ada sifat pelihak, dia panggil a'ma. Wasaf dia tu isi fa'il. Datanglah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'il bagi atas, an-nabi jadi mafhum muqaddamun 'alal fa'il. Datang oleh seorang laki-laki hak pergi jumpa dengan Nabi pada ketika tu a'ma, mata tak bergari. Seorang laki-laki tu mata buta. Nah, satu ketika ia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa dia laki-laki ni? Dia kata dalam syarahnya, huwa ibnu ummi maktum. Dia kata iaitulah anak lelaki bagi ummi maktum. Tu. Nah, dia ni juga nama dianya Abdullah. Abdullah ibnu ummi maktum. Nah, satu ketika dia pergi berjumpa dengan Nabi. Bila dia pergi berjumpa dengan Nabi, faqala ya Rasulullah, maka berkata ia laki-laki sani, "Hei Rasulullah." Ia kata, "Ammo ni tak ada arah lah, duk berasa hati tu, duk berasa nak mari masjid benar-benar. Cuma sayanya laisa li qaidun yakuduni ilal masjidi." Tu dia. Tidak ada bagi aku ni seorang yang menutun ia akan daku kepada masjid. Dia mengayuh hak Nabi. Ya Rasulullah, ammo ni gak dengan masjid tu terikat benar. Nah, duduk rumah tu wasa nak duduk tak lekat rumah tu, wasa nak pergi masjid. Tapi sayangnya ammo ni mata tak bergari, orang juga nak heret ammo, orang juga nak tutup ammo pergi masjid tu tak ada. Tu kalau turut hati tu gak nak pergi benar-benar tapi tak ada arah lah, pergi capeknya tak ada orang nak tolong pipi wagi, tak ada orang nak tolong heret wagi, tak ada. Ialah mana hai Rasulullah, ammo ni lagu mana? Tu yang kita tanya Nabi, serta riwayat Nabi dan minta pandangan daripada Nabi. Nampak tak dah? Lepas pada tu, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu. Maka meminta ia sa'ala sini kita buh makna minta. Maka meminta ia laki-laki sani akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta apa? Ayyurakhisa lahu, bahawa mempermudahlah ia Nabi dan membiarlah ia Nabi bagi itu laki-laki. Mempermudah dan membiar pada gapo? Di sini ia panggil kita kena takdir muta'alliq mari. Ai fi tarkil jama'ati, artinya pada meninggalkan jemaah di masjid. Lahana Jadi Allah sedianya mata tak bergari, nak mari masjid tak boleh, mata tak bergari, lagi pula tak ada orang nak tolong piping, tak ada orang nak tolong heret dia untuk mari sembahyang jemaah di masjid. Tu dia. Lalu tu dia minta di Nabi lah, ya Rasulullah, untuk ammo sore ni, untuk diri ammo sore ni, kalaulah ammo tak mari masjid sembahyang jemaah pun Rasulullah tak usah kata apa lah. Maksud lagu tu Rasulullah kata apa? Kerana apa? Kerana tapai di ambo ni sekurang-kurangnya dua perkara sana. Balik ambo ni dia masa nak mari berdoa lah, tapi dia tak ada orang nak heret, nak mari lagu mana? Kerana mata tak bergari. Sekiranya kalau ambo ni tak boleh mari jemaah di masjid, maka Rasulullah biarkanlah bagi ambo. Tu mana ayyurakhisa lahu. Dia rukhsah ni kalau kita mengaji dalam usul fiqh, rukhsah ni apa dia? Al hukmul muntakilu minal usri ilal yusri. Atau rukhsah.
Iaitulah hukum yang berpindah daripada payah kepada mudah. Supaya kita giwak lesen kereta tu. Orang Arab yang panggil ruksah tu. Dulu kita nak bawa kereta atas jalan raya tak boleh. Temu dengan sedadu juga Tapi bila kita ada muka tu, ada bak dia sekeping tu. Bak sekeping tu lah dia panggil ruksah. Perkara yang mudahkan bagi kita untuk buat kereta. Sekiranya kalau kita ada hak tu buat kereta tak kena tahan di sedadu. Kalau tahan pun tak dikira salah atas kita. Itu dia panggil ruksah. Asalnya kalau tak ada muka tu, nak buat kereta tak boleh. Salah lalu dah. Bahkan bila dia pegang kita, dia tanya hak tu dulu. Mana lesenmu? Sebegitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tekan para sahabat tak boleh tinggal jemaah sama sekali. Puak-puakmu semua ni nak tinggal semaya jemaah di masjid, hukum dianya tak boleh. Tak ada peluang, tak ada celah untukmu tinggal jemaah di masjid. Bahkan dalam hadis lagi akan datang, Nabi kata, aku duk berasa gini. Apa ia semaya ni, aku nak tak orang-orang jadi tu imam semaya. Patut aku nak turun jalan kok kawasan keliling kelala masjid ni. Sekiranya kalau ada orang semaya di rumah tak mari masjid, aku nak bakar api rumah dia. Tu nak bayar atas tekan berat tu. Jadi walau payah setara mana sekalipun, mu kena mari jemaah di masjid. Tu hukum asal. Hukum asal. Tu dia. Maka Abdullah ibni Ummi Maktum ni, dia minta daripada Nabi supaya Nabi bui kelonggaran ke dia. Hawi kelonggaran itulah dia panggil ruksah. Gapo dia ruksah? Al-hukmul muntakilu minal usri, iaitulah hukum keputusan yang berpindah daripada payah, pindah ilal yusri kepada mudah. Dulu takwi tak boleh, tak ada celah langsung nak tinggal jemaah di masjid. Tu maka ia ni ia minta supaya Nabi pelonggar ke dia. Pelonggar itulah dia panggil ruksah. Nampak tu dah? Tu bila dia minta ruksah di Nabi, fa yusalli fi baitih, maka boleh semayalah ia rajulun semaya fi baitihi, pada rumah dia. Jadi tak ada kena pergi masjid dak lah. Boleh semaya di rumah boleh. Sebab apa? Kerana diizin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sekata. Bila dia minta begitu, Nabi pun hita atas, hita bawah, hita bawah, hita atas. Farakhasalahu. Ya sebutlah ada. Maka memudahlah ia Nabi baginya, bagi itu laki-laki. Nabi kata tak apalah, nisbah padamu sore aku beri kelonggaran untuk tinggal berjemaah di masjid. Orang lain padamu tak boleh, tapi nisbah padamu sore tak apa. Seolah-olahnya ada di dia tu, ia panggil uzur syar'an, uzur hak yang dikira pada syarak. Mana? Tak bergari mata. Kalau tak bergari pun tak apa. Ada orang nak heret tulis heret mari, tak apa lagi. Ni mata tak bergari, orang nak heret mari ke masjid pun tak ada. Kali itu Nabi kata tak apalah. Tak apa. Tu awal kali. Tak ada apa dia, personal hati lah. Tu walau bagaimanapun sekiranya kalau ada orang juga duk heret juga duk tutung dia, dia nak mari.
Cuma tekah tak ada tu, tak apalah. Nabi kata tak apa. Baik. Duk suta. Falamma walla. Baca kita. Maka tak kala berpaling ia zalikar rajul. Maka tak kala berpalinglah ia itu laki-laki. Nak klik dah lah. Moga dia mari minta kelonggaran di Nabi bui. Tak apa, sudah kerja dah lah. Nak klik dah lah. Bo dia paling belakang nak klik. Da'ahu tu jawab lama. Memanggillah ia Nabi akan itu laki-laki. Nampak dah? Boya paling belakang lagi. Tak ada jauh mana lah. Kita panggil dengar lagi. Nabi kata, hei mari dulu. Itu dia. Ya pun salah bos dah lah. Apa pula ni? Ya Rasulullah. Nah, ada hal lain pula ni. Bila dia paling mari menghadap ke Nabi pada kali yang kedua, faqala lahu, maka bersabdalah ia Nabi bagi itu laki-laki. Nah, bila Nabi panggil dia mari, dia patah klik mari semula. Nabi tanya dia. Nabi tanya katakan, hal tasma'un nida'a bis salati? Tanyalah. Saat ni tak ada tanya. Nah, Nabi kata, adakah dengar oleh engkau akan seruai dengan semaya? Tanya dah. Nak tanya mu. Ketika mu duduk di rumahmu teh, waktu orang ber di masjid mu dengar tak? Tanyalah tu. Semasa mu duduk di rumahmu, bila masuk waktu semaya orang ber di masjid, nak tanya kata suara ber di masjid itu dengar ke tak, siapa ke tak di rumahmu? Sudahlah dah. Tu Nabi tanya. Tu kata, hal tasma'un nida'a bis salati? Adakah dengar oleh engkau tu akan seruai dengan semaya? Yang dikanaki dengan seruai dengan semaya, ia telah azan. Azan tu ketika orang ber yang menandakan masuk waktu tu, muduk di rumahmu dengar tak? Qala berkata ia laki-laki tersebut, na'am, ya dengar sangat ya Rasulullah. Dengar dengar suti-suti. Tu kalau bahasa kita kau ni kecek lagu tu. Dengar sosa tak ada keliru rupa, dengar cerak. Dah gitu. Zaman dulu ni ya naik pak tinggi itu je. Ya naik pak tinggi ni dia dengar jauh. Naik pak tinggi sikit dah. Apa? Sama telah pula kita lah ni dalam speaker. Dalam speaker ni kalau udara tenang molek, dua batu dengar. Dua batu. Sebatu tu cerak tu tak ada wawih. Dua batu pun dengar lagi. Dia gitu. Tu dalam speaker. Bala besar juga kalau kita tengok dah ada ni. Dalam speaker ni dia dengar jauh. Nah, bila ia jawab kata ya dengar ya Rasulullah, Nabi katakan qala bersabda ya Nabi, fa ajib, maka hendaklah terima oleh engkau. Tu. Jadi bila seruai, bila ber tu dengar, fa ajib, maka hendaklah engkau terimakan. Nah, artinya tak boleh mu kena mari juga. Mu kena mari. Nah. Mu kena mari. Kena mari tak boleh. Sembahyang di rumah tak boleh. Hanya kena mari di masjid.
Tu dia. Nampak tak dah? Jadi wajib hadir tak wajib hadir ni perbatasannya di mana? Sekak dengar suara bel. Tu. Sekak dengan suara bel. Setakat mana munduk jauh mana dengan masjid, tapi ketika orang baik mu dengar, pada ketika tu wajib mu kena hadir berjemaah di itu masjid. Nah, tempat hak yang munduk tu orang baik di masjid tak dengar, pada ketika tu ada kelonggaran bagimu untuk tinggal jemaah. Tu pun sekiranya ada manik saning, mata tak bergari, tak ada orang nak bawa, tak ada orang nak tutung, pada ketika tu boleh mu tinggal berjemaah. Tapi kalau mu mata jelek, orang gagah, tak ada kena bergantung ademo, tak ada kena tupeng ademo, hak tu tak ada peluang sikit habuk untuk nak bagi kelonggaran tinggal jemaah. Hak tu tak ada. Tak ada peluang lah tu. Tadi. Nah, satu kata Nabi, qala fa ajib, maka hendaklah terima olehmu. Habis. Wa fil hadis, dia syarah sikit dalam syarah, dia kata wa fil hadis ta'kidu talabil jamaah wa ihtimali khafifit ta'ab fi husuli. Ia kata ada pada hadis kita ni tekan benarlah, tekan syarat untuk semaya jemaah ni tinggi sekali. Atau mana ta'kidu talabil jamaah, tekan syarat untuk semaya jemaah di masjid ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tinggi di segi syarat. Syarat tekan kuat benar. Maknanya tak ada celah, tak ada peluang langsung untuk kita nak tinggal jemaah di masjid. Nah, setara mana? Hatta orang tak bergari mata sekalipun, tak ada orang nak tolong pimpin jalan sekalipun, maka wajib di atas dia tu kena mari ke masjid. Itu dia. Wahtimalu khafifit ta'abi fi husuli, dia kata dalam syarah, dan dia kena tanggung kepenatan hak yang rengeh pada nak menghasilkan akan dia akan tutup jemaah tadi. Nah, kepayahan hak nak berlaku di atas dia tu sikit sebanyak, maka hak tu kita kena tanggung. Kita kena tanggung. Nah, jangan kita buat jadi masalah lah, jangan. Nah, susah payah sikit sebanyak, maka hak tu kita tanggung, kita temu lagi, kita redah lagi wisapa pada masjid. Tu dia. Lepas tu dalam riwayat lain dah, bila Nabi kata gitu, dia jawab lah nah. Laki-laki sana jawab lagu mana? Ia suruh keluarga ia ikat tali mbik pada rumah dia tu, tarik wisapa di masjid. Bila dia nak mari masjid, maka ia gantung di tali tu. Gantung di tali tu, luru kokodok luru tali tu, akhirnya sapa di tangga masjid. Tu. Leh. Tu nak ayat kata orang di zaman sahabat yang diterbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Rawahu Muslim, telah meriwayat akan itu hadis oleh Imam Muslim. Itu satu mata hadis. Jadi tak ada lah
kelonggaran untuk tinggal jemaah tu tak ada. Nah, nisbah pada orang ni dan orang-orang Yesu fahaman ni tak ada kelonggaran bagi dia untuk tinggal jemaah. Nah, kalau kata koda kata tak gari mata, patu tubuh dok gagah segadega tu rai pun gagah sehat molek, maka Nabi tak benar lagi wi tinggal jemaah. Patu nak buat lagu mana? Pandai-pandaimu. Nah, teka ada orang nak tolong heret mari, minta tolong dia. Bah kalau jamai tak ada orang tu payah duk bergantung dengan demo baru-baru tak apa dia lama demo pun jembung juga. Cari jirat. Cari jirat. Tu ya, cari jirat boleh selika sengulung stokor tu. Kita tambah di rumah dia tu, heret mari wisapa di masjid. Lepas tu mau nak mari masjid, meniti ikut jirat tu lah, gantung seru mari, akhirnya sapa ke masjid. Masya-Allah nah. Habis satu hadis. Rawahu Muslim. Wa an Abdillahi, dan diriwayatkan daripada Abdillah. Wakila, dan dikatakan, yakni pada menentukan nama dia. Siapa dia Abdullah tu? Nama dia selaginya Amr bin Qaisin. Iaitulah Umar anak bagi Qais. Ya ni. Abdullah mana? Amru mana? Al-ma'rufu bibni Ummi Maktumin, yang diketahuikan dia dengan anak lelaki bagi Ummi Maktum, yakni Abdullah ibni Ummi Maktum. Itu dia. Ataupun Amrun ibnu Ummi Maktum. Orang tu lah tu. Nah, ibni Ummi Maktum mana? Al-Muazzini, yang dia ni akhirnya Nabi latih dia ni jadi tukabah. Selain daripada Sayyidina Bilal, maka ada seorang lagi tukabah bagi Rasulillahnya, nama dianya Abdullah ibni Ummi Maktum ataupun Amrun ibni Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum. Jadi dua orang muazzin Nabi radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abdullah berkata ia katakan ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami was-sibai, sesungguhnya bumi Madinah ni katsiratul hawami, ialah bumi yang banyaklah oleh menate-menate yang melata di atas muka bumi. Al-hawam, ia telah menate-menate hak melata di atas muka bumi, seperti ular, tedung, ular tu tak tahu tu apa puluh bahasa lah. Ada ular kapok, ada ular selo, ada ular senuk, macam-macam pula ular tu. Tedung pula, tedung sebahasa je. Ibu tu dia panggil ibu apa? Ibu merah-merah tu, ibu sedah. Ibu sedah tu. Sakit batu ketik tu. Dan kalau jeking, tu semua tu dia panggil al-hawa. Jadi di Madinah ni, di bumi kita Madinah ni, benda-benda tu banyak sangat hai Rasulullah.
wasiba' dan rima. Ada berkali hutan-hutan tua ada juga rima itu di kota Madinah zaman tu dah. Itu dia. Adalah spesial hutan tua, tempat menate buah duduk tu ada di Babi Madinah masa tu. Lah ni nak pergi cari di mana, tak ada, jadi bangun dia habis dah. Nah, itu dia. Lepas tu jadi nisbah pada kami hok duk jauh daripada masjid ni, hai Rasulullah, boleh ke tak kami nak minta tak sah mari masjid ni, nak minta semaya di rumah? Tu tempat hayat nak situ lah, lebih kurang dengan riwayat Hasan ni. Tu kata innal madinata kasiratul hawami wassiba'i, sesungguhnya bumi Madinah ni ia telah banyaklah, yakni bumi ia banyaklah oleh menata yang melata dan mengakak di atas muka bumi, seperti ular, kala, jeking, ibu-ibu hak bisa-bisa tu, wasiba' dan rima ada. Nah, maka kami ni bila kami nak pergi jemaah di masjid Rasulullah, selalulah kami ni tergambar pada benda-benda tu. Apa tu? Takut jadi mudarat pada tubuh badan kami. Boleh tak hai Rasulullah, kami nak minta daripada engkau ni supaya engkau beri kemudahan dan kelonggaran untuk kami semaya di rumah. Tu apa yang nak. Tu dia. Bila dia tanya gitu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, tasma'u hayya 'ala salati hayya 'alal falahi. Tasma'u tu dia panggil fi'il mudhari', hazah hamzah istifham seka lagi. Tasma'u yani atasma'u, takdir kita. Adakah dengar oleh engkau, hei Abdullah, dengar ke apa? Hayya 'ala salati hayya 'alal falah. Mau dengar ke tak? Ketika orang di masjid, waktu dia salah satu daripada kelimah dia katakan hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Nak tanya pada ketika dia kata gitu tak, muduk di rumahmu tu dengar tak? Tu Nabi tanya. Nah, tu mana kata tasma'u hayya 'ala salah hayya 'alal falah. Nah, ada setengah riwayat qala na'am. Ada setengah riwayat lagu tu. Qala berkata iyo Abdullah ibni Ummi Maktum, na'am, ya dengar Rasulullah. Ketika orang ni dengar cerak. Nah, tak ada keliru langsung lah ketika orang sama ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua tu dengar belakang. Kalau lagu tu Nabi katakan fahayya bacakan nanti fahayya halan isim fi'il amr tu fahayya halan. Nak ada aja gitu fahayya halan, nak ada fahayya halan.
maka hendaklah engkau hadirkan fahayyalan dengan mana fata'ali maka hendaklah engkau hadirkan. Kalau mu dengar maka tak boleh nak semaya di rumah, tak boleh, hanya kena mari semaya di masjid. Nah, apa tu? Kok tengah jalan tu ada ngah ular, ada ngah kala jeking, ada ngah tedung, ada ngah apa nak ketik tu. Boh ke tinggi pada tu rima apa ada. Nabi kata hak tu pandai-pandaimu lah beringat. Nah, pandai-pandaimu lah beringatnya. Tapi bila mu terdengar suara bel di masjid, maka tak ada celah untuk mu nak tinggal jemaah di masjid. Walaupun mu nak mari ikut tengah-tengah jalan, duk mari tu ada ular, ada apa sekalipun, benda-benda tu bukan jadi manik, bukan dia jadi halangan untuk nak gugur jemaah di masjid. Kena mari. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin, telah meriwayat akan itu hadis oleh Abu Dawud, riwayat bi isnadin hasanin, dengan isnad yaduk martabak hasan. Tak ada apa, boleh kita ambil buat dalil. Habis. Wa makna hayyahalan, apa makna kata dia, makna dianya ta'ali, isim fi'il amar tu. Ta'ali, hendaklah akah hadir. Ta'ali dengan mana uhdur, hendaklah akah hadir. Tak boleh nak tinggal jemaah, tak boleh. Hukum wajib, hukum tutup jemaah tak gugur dengan sebab tafsir dengan benda-benda saat ni. Kena mari patullah. Tu dua mata dia. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi katakan, wallazi nafsi biyadih, Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadih, dan demi Tuhan yang bermula diri aku ni, biyadih, ya tafsir dalam syarah, ai bi qudrati, demi Tuhan yang bermula diri aku ni adalah ia dengan tangannya, tangan bagi allazi, yakni di bawah takluk qadrat dia. Diri aku seorang ni, diri aku seorang ni adalah di dalam, di bawah takluk qadrat Tuhan. Dia nak pelaku lagu mana, dia nak buat lagu mana, dia nak tadbir lagu mana, nak tasarruf lagu mana, hak tu sudah dia berlaku. Di mana biyadihi, ya tafsirnya ai bi qudratihi. Apa hak Nabi nak wayak laqad hamamtu an amura bi hatabin, sesungguhnya mencita-citalah oleh aku. Laqad hamamtu ay laqad qasadtu, dia kata sungguhnya telah mengkosaklah oleh aku di hati aku ni, an amura bi hatabin, bahawa aku suruh, amura fi'il mudhari' tu, bahawa aku suruh
akan beberapa orang daripada sahabatku ni suruh-suruh bihatabin, yani bijam'i hatabin. Takdim mudah sekali lagi, dengan menghipungkan akan kayu-kayu api. Aku ni duk berasa nak suruh puak-puak mum ni pergi cari kayu api, mari peripung setepak. Nak buat apa pula sahabat dalam sekir ni? Nak buat apa kayu api ni? Nak buat apa ni? Nak buat keduri, tak ada bunyi wayak apa. Suruh cari kayu api ni nak buat ke apa? Tengok. Fayuh tatabu. Fayuh tatabu, tak kala aku suruh dengan menghipungkan kayu api. Fayuh tatabu, yani fayujma'u, ya tafsir lagu tu, maka dihipun akan kayu api tersebut. Bila aku perintah puakmu semua ni untuk pergi perhipung kayu api, puakmu pun pakat tubik lah weh. Pakat tubik berderu pergi cari kayu api, kok keliling kelala kota Madinah tu. Ya zaman tu tak ada payah lah. Saya kena ambil lah untuk kayu, untuk nak buat kayu api tu. Tu. Lepas pada puak-puakmu semua tubik pergi cari kayu api, patut kelik mari pipung setepak. Summa amura bis salati, kemudian menyuruhlah oleh aku, faham tak ada, dan memperintahlah oleh aku dengan semaya. Balah mana suruh dia perintah dengan semaya? Fayu azzanu biha, maka diazankan dan dibayarkan dengan semaya. Kerti kau ni. Jadi Nabi kata, aku duk berasa nak buat gini, buat munapak tak weh? Tu hamam tu duk berasa nak buat gini, buat lagu mana? Satu hari aku nak keroh puak-puakmu semua ni untuk pergi cari kayu api, mari perhipung di satu tempat. Cari, ambil boleh 4-5 putung sore, 3-4 putung sore, jual 8 putung sore, lepas tu mari perhipung di satu tempat. Bila perhipung kayu api di tempat tu, Nabi kata, aku nak suruh demo ia menandakan masuk waktu semaya. Itu dia. Lepas daripada demo summa amura rajulan faya umman nasa. Tengok kemudian menyuruhlah oleh aku akan seorang lelaki. Bila aku suruh seorang lelaki tu, faya umman nasa, maka menjadi imam ia laki-laki tu akan menesya ramai lagi. Aku nak suruh satu orang jadi tu imam, biasanya ia sendiri, biasanya aku sendiri jadi tu imam. Tapi untuk hari ni, untuk masa ni, aku nak suruh dia malah jadi tu imam. Aku nak suruh dia malah jadi tu imam. Apa dia? Nabi sendiri tu nak pergi kana, tak semaya ke kana? Summa ukhalifu ila rijalin. Kau baca dengan asak lagi tu. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian maka menyalahilah oleh aku dan cabut dirilah oleh aku seorang ni ila rijalin, kepada beberapa orang laki-laki hak tak ada mari semaya di masjid. Itu dia. Jadi ila tu kira kat mana tu? Kira nahu kita dulu. Jadi ila tu dia panggil ila haraja, takluk mahzuh jadi hal.
pada dhamma mustati dalam ukhalifa yang takdir anah. Tengok kita terki ibarat summa ukhalifa, kemudian menyalahi oleh aku dan ketinggalan oleh aku daripada jemaah, hal keadaan aku mutawajjihan ila rijalin. Tak dia gitu. Hal keadaan aku ni berhadaplah oleh aku kepada beberapa orang laki-laki. Maknanya aku seorang ni tak sejemaah dengan puak ramai-ramai puak mu ni tak. Hanya ketika puak mu duduk semaya jemaah selepas pada demo komak ni, aku seorang aku nak cabut diri tu baik. Aku seorang ni nak cabut diri tu baik. Nak cabut diri tu baik pergi kana? Pergi tengok, pergi cek tengok kok kampung tu. Siapa dia kata hak tak tu baik jemaah. Nampak tak? Siapa dia kata di kalangan puak-puak jiran masjid ni hak tak tu baik semaya jemaah. Lepas tu nak buat lagu mana? Fa uharriqu alaihim buyutahum. Masya-Allah. Maka sabak aku nak bakarkan di atas mereka itu tu akan segala rumah-rumah mereka itu. Tu. Nah, aku nak tubik pergi ni, nak berjalan tengok kok kawasan keliling kalau masjid ni. Sekiranya kalau ada orang hak duduk rumah, lepas tu duduk semaya rumah tak mari masjid. Nabi kata aku nak catat nama dia. Buat itulah cara nak patibak buat itu. Catat nama. Pergi kau lain pula temu sebuah rumah lagi. Catat nama. Pergi sebuah lain, pergi kau lain pula temu lagi. Temu ke apa? Orang hak tak tubik semaya masjid. Maka Nabi kata aku nak catat nama. Selepas pada catat nama sudah siap, aku nak perintah pada sahabatku suruh pergi bakar rumah demo tu. Allah. Dengarlah dah. Aku nak perintah pada sahabatku suruh ambil kayu piah ada peripung sana. Pergi tambung kok tepi rumah dia, rumah dia ke. Lepas tu cuh pi. Bapa ni nak bakar tahu rumah orang tak tubik semaya jemaah di masjid. Tu cita-cita Nabi lagu tu. Mana-mana rumah hak tuai ya tak tubik jemaah masjid, maka aku nak bakar tahu. Nak bakar. Bakar rumah bukan bakar tuai. Bakar rumah saja. Pas tak hadu demo ke buat kerja lagu ni. Hadu demo hangit buat kerja lagu ni. Hadu lah ni hadu boleh. Tapi kalau zaman Nabi dulu tu nak hadu siapa? Moga ia sendiri tu ketua siap dah. Kalau hadu dia ke kau boleh banyak lagi. Muja tak muja kok nak pakai tekak orang tu. 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 Inilah nak ayat tu bila kuat kuasa, bila kita ni ada kuasa yang kuat, maka benda-benda ni kita buat boleh. Tapi kalau kita tak ada kuasa, jangan kau kita nak buat benda-benda seumpama ni, nak kecek lagu ni pun tak berani dah. Tak ada nak buat ni nak kecek saja je. Tu pun tak berani dah. Pasal apa? Kerana kita tak ada kuasa dia panggil. Nak buat tak nak kecek dah. Nak kecek saja Nak kecek saja nak ayat atau gambar tutup terjemaah ni kuat dia tekan besar benarnya. Hingga zaman Nabi dulu ia cita-cita nak bakar api tahu rumah orang tak tubik jemaah. Dia mau terawak tengok. Terawak tengok nak masuk gok boleh buat. Lah ni tak boleh buat
Ya. Jadi bakar kedok. Nah, bakar kedok. Sini ya tak ada wayak atau bakar. Hanya Nabi cita-cita nak bakar. Tu dia. Hamam tu laqad hamam tu ya tafsirnya ai qasatu. Duk cita-cita, duk kosak di hati nak bakar. Bakar kedok. Bakar kedok. Tak ada bakar. Pasal apa boleh tak bakar? Kemungkinan ia pergi berjalan tengok tu tak didapati sore pun hak semaya jemaah di rumah. Hak semaya di rumah. Boleh jadi gitu. Nah. Tu tak ada lah. Dalam riwayat hadis tu tak ada kata ia tu bakar, tak ada. Nah, cuma ia tu cita-citanya begitu. Nah. Tu. Cita-cita begitu. Bakar tak ada. Tak ada bakar. Hak yang nak bakar tu rumah siapa dia? Situ sebelah dah tu. Rumah siapa yang nak bakar tu? Nak bakar rumah orang kampung biasa ke, ataupun rumah orang kafir ke, ataupun rumah puak-puak munafik tu? Nanti kita nak baca dalam syarah sikit dah. Nanti kita nak baca dalam syarah. Ia kata hazal hadisu. Ya kita alik, ya kita syarah betul kata fa uharriqa alaihim buyutahum. Maka aku nak bakarkan di atas mereka itu tu akan rumah-rumah mereka itu. Cita-cita lagu tu. Bakar tak lagi. Lalu tu ya syarah, dia katakan hazal hadisu zahiruhu mukawwil liman qala bi faridatil jama'ati ainan. Dengar mulai. Ia kata ini hadis ni, kalau kita kira zahir bagi hadis ni, ia kata hadis ni lah menguatkan bagi mereka, yakni bagi ulama yang berkata ia dengan keadaan semaya jemaah tu fardu ain. Ia duk khilaf dek nu lagi. Semaya jemaah ni tekena syarak di atas kita tu duk pekak mana? Setengah kata duk pekaknya fardu ain. Bahkan setengah pula yang kata gini, fardu ain lagi pula tambah lagi syarat nak sah semaya. Tambah lagi. Bukan fardu ain saja. Syarat bagi nak sah semaya pula. Bermakna kalau kita semaya dengan tak berjemaah, semaya kita tu tak sah. Duduk situ. Tu. Maka dalam syarah hadis ni dia kata hadis ni lah sebagai menguatkan alasan bagi orang hak yang hukum kata semaya jemaah ni fardu ain. Setara mana? Sahabat Nabi nak bakar rumah. Tak ada dah. Nah. Tu dia. Penakut nak lebih pada tu tak ada dah bakar rumah ni, tinggi sekali dah lah. Enggak Nabi nak bakar rumah. Satu dalil apa? Dalil hak aku kata semaya jemaah ni adalah fardu ain. Nampak tu dah? Cuma dalam mazhab kita ia tak surah gitu. Semaya jemaah hanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tu dia. Faham tu? Kok mana ni hadis ni duk wayak atas Nabi nak bakar rumah ni? Wa ajaba anhu man qala innaha fardu kifayatin. Dan menjawab daripada hadis ni oleh mereka yang berkata bahawasanya jemaah tu fardu kifayah. Ia jawab kata
bi annahu warada fi qaumin munafiqina la yashhaduna al-jama'ata wa la yusalluna al-isya. Itu dia. Ia kata hak Nabi duk cita-cita nak bakar rumah ni, yang dimaksudkan dengan rumah di situ tu ialah rumah fak-fak munafik. Rumah dia tu. Bukan rumah orang beriman. Sebab apa? Kerana rumah orang beriman di zaman tu tak ada orang semaya di rumah, hanya semaya sejid belakang. Kalau ada hak semaya di rumah, kata orang ni munafik. Subhanallah. Jadi pedoman duk situ percemeh Malaysia di zaman tu, kalau kata ada orang semaya di rumah, kata orang ni orang munafik. Allah. Kalau orang ni bukan munafik, sama sekali dia tak semaya di rumah. Bila semaya di rumah, kata orang ni munafik dah tu. La haula wala quwata illa billah. Nah, lepas tu Nabi hidup berjalan tengok, tapi hak lain adanya tak ada ayat tergi. Hidup berjalan tengok, temu tak? Tak ada. Tak ada lah pasal apa? Pasal orang munafik ya duduk jauh-jauh nu. Hak kok keliling kelala masjid benar tu, tak ada seorang buk. Orang munafik tak ada. Kalau ada, duduk keluar kampung ada lah. Duduk jauh-jauh, sebatu, dua batu ada. Dia matu tu duduk dalam mata fok-fok sahabat semua tu. Bila dia masuk bandar Madinah, kena perhati fok ni. Lepas tu kita duk tanya orang lama-lama di Madinah. Biasa duk tanya kata, setakat mana weh? Setakat mana? Kawasan hak Nabi dia panggil ke apa? Kawasan Nabi tu. Bukan masjid dah. Kawasan hak Nabi menguasai dengan secara 100%. Zaman tu sekat mana? Besok tanya orang lama duduk di mana. Tu. Kalau kata ia nak pergi cari orang tak jemaah pun, ia pergi ke kawasan tu, sekat mana? Ada jawab kata sekat pagar hak kerajaan Saudi buat lah ni. Sekat tu pagar lamai masjid dah. Luah juga dah. Dia ada pagar keliling. Pati di pagar dia buah pintu, mudah kita cek dah. Dulu ya buh pintu 12, pintu 13, pintu 25, pintu 26. Patut hak baru ni ya buh ke satu dak pesa lagi. 125, 126, 113 ya buh ke satu so lagi. Kawasan tu kawasan yang dikuasa mutlak oleh Nabi. Kalau kita kira hak siang kok dia panggil kawasan istana lah. Kawasan tu. Makna kalau Nabi nak buat apa-apa pun dia berjalan kat tu. Jalan tengok kat kawasan tu. Ada pun luar pada tu. Luar pada tu kebanyakannya dia bui kelonggaran. Tu. Nampak tu dah? Kau ada pagar tu je. Sekat pagar tu. Jauh juga kalau pagar tu pun. Pagar si hak Saudi buat dah. Jadi kita duk bersekir gini, duk bersekir masa duk Madinah tu duk mikir sorang. Duk mikir sorang kata, kok mana kerajaan Saudi tu dia pergi menentukan pagar tu hanya tu je. Pagar tu. Masjid tu tak apalah. Pagar tu kan kerajaan Saudi dia pergi menentu hanya tu je pagar. Apa dia tak ambil lagi. Dia tak ambil wiluah pada tu lagi. Lalu tu kita tanya orang-orang lama hidup Madinah, dia kata hak kerajaan Saudi menentu tu, itulah kawasan hak Nabi yang menguasai zaman tu. Dengan secara mutlak. Dia jawab itu. Ada pun hak luar pada tu, hak luar pada tu kebanyakan rumah-rumah sahabat. Rumah tu jadi kedai apa tu, kawasan luar pada tu.
Nah, kalau kira hak sia gak kita nak royak lebih mudah nampaknya, kawasan tu dia panggil kawasan perarajatan, dia panggil gitu. Kawasan istana. Orang lain nak pandai tak boleh. Sudah dia. Kalau mu nak buat tanah pitu, nak blok tanah pitu, nak buat apa, pergi luar pada kawasan tu. Kawasan ni tak boleh. Tu. Dia panggil al-himah. Kawasan yang di bawah kalau kawalan kerajaan khas. Luah juga tu. Luah. Jadi kalau kita tengok situ tu sejak Abu Bakar, sejak nu dia duduk dalam tu kan, duduk luar dah. Duduk luar dah. Tu ada salah seorang pada orang lama duduk Madinah, dia cerita lah gitu. Tu dia kata wa ajaba anhu man qala innaha fardu kifayah, dan telah menjawablah daripada hadis ini oleh mereka yang mengatakan bahasanya jemaah tu fardu kifayah. Hadis ni dia kata bi annahu warada fi qaumin munafiqin la yashhadunal jamaah. Dengan bahasanya hadis ni datang kecelakaan pada fuak-fuak munafik yang tidak hadir oleh mereka itu akan jemaah di masjid. Demo tu. Nah, ada pun orang mukmin, orang beriman di zaman itu tak ada seorang habuk pun hak semaya di rumah kecuali semaya di masjid belakang. Bah tu adalah jari-jari sekoh duduk semaya di rumah, orang wi lapor ke Nabi. Nabi kata, aku rasa nak pergi bakat hak rumah dia. Orang tu orang hak Nabi cita-cita berasa nak pergi bakar rumah dia tu, demo tu bukan orang mukmin, orang munafik. Dia jawab itu. Demo ni la yashhadunal jamaah, tidak hadirlah oleh mereka itu tu akan jemaah, wala yusallunal isya furada, dan tiada semayalah oleh mereka itu akan isya. Gapo sikit lagi tu ya, furada wasiyaqu yu'ayyidu. Dan bermula halamai bagi hadis ni, nampaknya nak pergi kot tu sungguh, dia kata. Tadi dia. Jadi murak dengan orang hak Nabi nak pergi bakar rumah ni, bukan dia orang beriman, hanya orang munafik. Nah, balah tu. Masjid di Iraq tu ya duduk timai mana dah? Tu bakar. Masjid di Iraq ni bakar. Pergi punggah, pergi cokeh tahap tu. Tu bakar. Tu Nabi punggah. Nabi perintah pada sahabat suruh pergi punggah, suruh bakar api. Tu bakar sungguh. Kerana masjid tu turun ayat suku. Nah, turun ayat suku, perintah lagu tu. Tu dia bakar. Bakar lagi pula suruh sahabat pergi putus tahap. Itu dia. Baik. Muttafaqun alaih, hadzal hadis muttafaqun alaih. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ia Abdullah ibnu Mas'ud. Ia panggil hadis mauquf barangkali ni. Nah, ia panggil hadis mauquf lagu ni. Ia katakan, Abdullah ibnu Mas'ud, dia ni setengah daripada kibari sahabah.
Ia kata man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan muslima. Barang siapa serenoklah akan barang siapa tu serenok buku apa fa'il dia ayyalqallaha ta'ala ghadan muslima, oleh bahawa berjumpa ia akan Allah Ta'ala esok, yakni pada hari kiamat esok tu, hal keadaan dia tu musliman, orang Islam, orang Muslim yang cuci dan bersih. Tanwai lil kamal. Makna sekiranya kalau kita ni, kita ingat kata kita sewaktu kita mati jumpa dengan Tuhan di akhirat esok, kita ni orang cuci, kita ni orang bersih, kita ni orang tak ada salah. Nak buat lagu mana weh? Nak buat lagu mana? Nak masuk dalam baku tu kita nak buat lah mana? Seketika kita mati, kita ni tak ada salah dengan Tuhan, tak ada dosa dengan Tuhan, hanya tubuh kita ni cuci bersih. Nak buat lagu mana? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, fal yuhafiz ala haula'i salawati. Tu hubak dia weh. Maka hendaklah memelihara ia mereka sana di atas itu semaya yang lima. Nah, di atas segala semaya yang lima. Makna kana fal yuhafiz, ya tafsir al-syarah, ayyubaligh fi hifziha mura'iyan li arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Tu dia. Makna jaga semaya ni, makna kana kita kena nombor satu, kita kena meraih bagi segala rukun-rukun semaya wirtu. Rukun 13 tu. Rukun semaya yang 13 ni kita kena belajar jadi cuci licin molek, lepas tu kita buat pun jadi makan siku tak ada jadi menyalahi wala suti padi pun tak. Tu rukun wa wajibatiha, dan kita kena jaga juga segala perkara-perkara yang wajib dalam semaya. Nah, tu ya dekat-dekat tu lah dah tu, hak jadi rukun tu wajib kena jaga belaka tu. Nah, giflaksa tak jadi semaya. Wa sunaniha, dan segala sunat semaya juga kena jaga. Wa adabiha, dan segala adab-adab atau cara bahasa semaya hak kita nak buat jadi sempurna tu kena buat lagu mana, kita kena jaga kat benda tu. Alhamdulillah kata kalaulah kita boleh jaga benda-benda tu, maka kita ni pada hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ni orang Muslim yang bersih dan cuci, yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada ketakutan lah di atas mereka itu, dan tidak ada kerusingan di atas mereka itu, wala sikit pun tak ada. Tu deh. Benda ni kita boleh pisah sebelum daripada kita mati boleh. Nah, balah mana? Ni setengah daripada kita nak jaga dia. Haisu yunada bihinna. Ni isyarat pada jemaah. Nah, haisu yunada bihinna, di mana tepat kita pakai haisu makaniyah, di mana tepat yang diserukan akan dia akan seorang dengan sekalian semaya sana. Nah,
Barangkali buat dakwah tabligh yang ambil sini dah dia dah. Yang ambil sini dah ni. Dia kata kan, hendaklah kita semaya di tempat azan yang diazankan. Pandai kelimah tu ada. Dia kata, sedap je dengar. Hendaklah kita sembahyang pada tempat azan yang diazankan. Dalam kata Abdullah ibni Mas'ud, dia katakan, haitsu yunada bihinna, di mana tempat yang diseru akan dia akan seorang tu dengan sekalian sembahyang. Yang ni di mana tempat orang ber, maka kita kena pergi situ. Pergi situ. Jalan mana tu? Fa innallaha syar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mensyarak ia Allah. Apa makna syarak? Ia ni letak jalan untuk kita berjalan. Potong jalan untuk kita berjalan. Syarak bagi Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam mensyarak sunanal huda, akan segala sunan, akan segala jalan-jalan bagi pertunjuk. Benda yang Allah Ta'ala pati untuk Nabi kita tu, semua tu ia panggil jalan untuk tuju pada baik, dan untuk tuju pada selamat, dan untuk lik dan mengelak daripada sesak barak. Itu dia. Turut jalan itu, maka mu selamatlah. Tinggal daripada jalan itu, siaplah dah. Gitu. Wa innahunna min sunanil huda, kata dia. Dan sesungguhnya semua semaya 5 waktu yang Allah Ta'ala fardu tu, yang telah diajar oleh Nabi kamu tu, semua semaya tu min sunanil huda, adalah ia daripada jalan petunjuk belaka tu. Mana bila mu berjalan kot tu kok, maka mu selamatlah daripada sesak. Itu dia. Tengok ada. Itu kata wa innahunna min sunanil huda. Hunna tu rujuk pada as-salawatu tu lah. Dan sesungguhnya sekalian semaya sana itu min sunanil huda, adalah ia daripada jalan petunjuk belaka tu. Itu dia. Sunanil huda ay tara'iqal huda, dia kata. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, dan jikalau sabitlah oleh bahwasanya kamu ni telah semayalah oleh kamu pada rumah-rumah kamu, kama yusalli hazal mutakhallifu fi baiti, seperti semayalah oleh ini orang yang menyalahi pada rumah dia. Sekiranya kalau mu semaya di rumah serupa dengan puak tu, puak anak, puak hak menyalahi Nabi, tak si semaya di masjid, hanya ia sanggup semaya di rumah. Kalau mu nak turut demo tu kata Abdullah ibni Mas'ud, la taraktum sunnata nabiyyikum, nescaya sungguhnya telah tinggallah oleh kamu akan jalannya bagi Nabi kamu. Dia panggil tak turut sunnah Nabi dah tu. Puak-puak tu dia panggil puak tak turut sunnah Nabi. Lepas tu natijah tubik lagu mana? Orang yang membelakang pada sunnah Nabi ni,
hasil mahsul hak tubik tah dia lagu mana weh? Oh, kata Abdullah ibni Mas'ud, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Itu dia. Dan jikalau meninggallah oleh kamu akan jalannya bagi Nabi kamu, sekiranya kalau munduk tahniya ni tak turut jalannya Nabi, apa jadi weh? La dhalaltum, nascaya sungguhnya sesaklah oleh kamu. Allah, perkataan ni kok kita sakit hati kalau orang kata kita dah. Oh, mu ni sesak ni. Amu ni sesak ni. Kita sakit hati orang kata gitu kita. Mu ni orang sesak ni. Orang tak dapat hidayah, orang sesak ni. Allah, kita ni sakit hati wasa wa anak murid. Nah. Tapi mengikut garis hak Abdullah ibn Mas'ud buat, nah, orang hak yang tak berjalan turut sunnah Nabi, orang tu dia panggil orang sesat. Tak samurih. Hanya kena baiki. Orang hak tinggal sunnah Nabi, orang ni orang sesat. Tu Abdullah ibn Mas'ud kata. Nah, maka setengah pada sunnah Nabi nya apa? Semaya jemaah di masjid, hak tu sebesar-besar sunnah dia. Lepas tu kalau mu tinggal hak tu, maka mu sudah jadi orang sesat dalam pandangan Islam. Walaupun kita mengaku tadi kita tak ada sesat, tapi dalam pandangan Islam, khususnya mengikut pandangan Abdullah ibni Mas'ud, orang tu sudah jadi seorang yang sesak siap dah. Tu kata walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Tu ai la waqa'tum fi dhalal, dia kata sungguhnya telah jatuhlah oleh kamu di dalam kesesatan siap dah. Patu panjang dia ni dah. Kita berhenti sekat tu dulu. Walaqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Allahu a'lam.